Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin mukminin mukminat, alhamdulillah, kepada Allah sahaja kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat dan mereka yang mengikuti jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita sambung perbincangan yang dibawa oleh penulis berhubung dengan adab ketika kita masuk menziarahi kawasan perkuburan. Mudah-mudahan apa yang diajar dan ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat sama-sama kita amalkan, menghidupkan sunnah ketika manusia melupakannya, ketika manusia meninggalkannya, pahalanya lebih besar dan lebih hebat di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika mana kita ihya'us sunnah, kita menghidupkan sunnah ketika orang jahil terhadap sunnah tersebut. Adab yang berikutnya iaitu tidak memakai kasut ketika memasuki tanah perkuburan. Tidak memakai kasut ketika memasuki perkuburan. Bila kita masuk kawasan kubur, antara adab sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita menanggalkan, kita buang kasut di luar, kita berjalan tanpa memakai kasut ataupun slipper. Okey? Daripada sahabat Bashir bin Khashashiyah radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba baginda melihat seseorang sedang berjalan di antara kubur dengan memakai kasut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya sahibas sibtiyatain, wahai pemilik pemakai kasut." Nabi tengok ada satu orang lelaki duduk berjalan atas kubur, dia pakai kasut. Nabi kata, "Ya sahibas sibtiyatain, wahai pemilik kasut, waihak, celakalah engkau. Alqi sibtiyataik, tanggalkan kasutmu, buang kasut engkau." Fanadhara rajulu, kemudian lelaki yang dengar arahan suruh dia tanggal, buang kasut dia tu, dia tengok siapa yang suruh tu, siapa yang arahkan dia supaya buang kasut tu. Fanadhara ar-rajulu falamma
arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tengok. Bila dia tengok, dia tahu kata yang suruh dia buang kasut itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat? Khala'ahuma. Dia pun tanggal, khala'a. Dia pun buang kasut tu. Farama bihima. Dia pun lempak di tepi. Bila dia dapati yang mengeluarkan arahan, yang suruh supaya dia buang kasut, berjalan di atas kubur tanpa memakai kasut, maka terus sami'na wa ata'na, kan? Kita dengar dan kita taat. Dia pun tahu. Khala'ahuma. Dia pun buang kasut dia, dia tahu di sebelah, dia berjalan tanpa memakai kasut. Ini antara sunnah bila kita masuk tanah kubur. Bila kita masuk kawasan perkuburan, kita buang kasut di luar, kita berjalan kaki ayam. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain-lainnya. Okey? Hadis ini kalau kita tengok dinilai sahih oleh Syekh Muqbil rahimahullah, dan kalau boleh kita huraikan nanti. Baik, pertama tuan-tuan, kalaulah orang tanya ada tak larangan pakai kasut bila kita masuk kawasan kubur, memang ada larangan itu. Memang ada keterangan yang menyatakan bahawa Nabi suruh buang kasut. Nanti saya baca pula hadis yang berikutnya. Cuma hadis sebelum tu, masalah besar orang kita apabila dia tengok satu benda yang pelik, luar daripada apa yang dia tahu, dia akan komen sesuatu yang menyedihkan. Dia tak pernah dengar hadis ni, dia tak pernah jumpa perbincangan ni, dia tidak pernah didedahkan dengan adab dan sunnah ini, dia tidak pernah bertemu dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok ada orang buat, dia komen. Dia kata ni mari mana pula ni, kan? Masuk buang kasut, duk tak ada pasal pi buang kasut, tadi pakai kasut elok. Dia mengeluarkan komen-komen, pandangan-pandangan yang mengkritik, menghina, memperlekeh, mempersenda, yang dia tak tahu bahawa perbuatan itu sebenarnya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan sahaja dalam isu kasut ni, banyak lagi dalam isu-isu yang lain yang orang kita tidak jelas bahawa itu ialah sebahagian daripada sunnah, amalan yang diajar oleh Nabi. Tapi bila orang buat, dia komen, dia kritik. Sedangkan itu ialah pandangan dan ajaran yang diajar oleh Nabi, yang mana komen dan kritikan itu ditujukan kepada Nabi sendiri. Sebab itu bahaya kalau kita tak tahu, kalau kita tak pasti, kita tak pernah jumpa, kita tak pernah lalu tajuk-tajuk, tak kiralah dalam isu apa pun, lebih baik kita bersikap tawakkuf, diam, daripada kita duk komen ni geng mana pula ni grup mana pula ni, buat apa pula ni, pelik ni. Sedangkan itu ialah sunnah. Kalau kita nak bawa contoh-contoh banyak yang orang kita ni sabu dulu, kan, komen dulu, lepas tu baru dia sedar. Kata bila orang dah buktikan, bentangkan hujah, kata itu ialah amalan Nabi,
Sebenarnya apa yang dia hina itu ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini apa yang sepatutnya kita berhati-hati. Baik. Di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat tentang hukum memakai kasut. Hukum memakai kasut. Sebab apa? Pasal apa? Kerana di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adanya orang yang pakai kasut. Hadis apa tuan? Hadis apa yang kita bila kita baca dia jadi macam bertembung. Bila bertembung, para ulama ada sedikit perbincangan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berhubung dengan Nabi kata, bila kamu mengebumikan saudara kamu, kemudian dia mendengar, Nabi kata bila kita kebumikan saudara kita, selesai kita tanam, saudara kita yang sudah dikebumikan itu, dia dengar tapak kasut qar'ani'al, dengar ni tapak kasut kita ni balik. Hadis tu telah menceritakan kepada kita adanya orang yang pakai kasut. Sebab Nabi kata bila kita balik, kita dengar orang pakai tapak kasut. Ni, jalan bunyi tapak kasut tu. Kita boleh bayang. Duduk seorang-seorang, gelap gulita, ramai-ramai yang mari hantar tadi, semua balik meninggalkan kita. Dan kita dengar mereka balik tu. Jadi para ulama bila mereka lalu hadis-hadis ini, mereka telah berbeza dan berbincang tentang hukum memakai kasut ketika masuk kubur. Tapi saya nak tegaskan, nak tekankan sekali lagi bahawa buang kasut masuk ke kawasan kubur sunnah. Itu dulu. Jadi kalau kita tengok orang buat macam tu, kita jangan pelik. Itu bukan perbuatan pelik. Kita yang jahil, kita yang tak jumpa. Bukan dia buat amalan yang pelik, bukan kelakuan dia tu pelik, tapi kita yang tak tahu tentang sunnah itu. Baik. Okey, pasal itu saya kata di mukadimah saya tadi, menghidupkan, mengamalkan, menunjukkan contoh sunnah ketika manusia jahil, pahalanya besar. Kita hidupkan, orang dah tak amal, orang dah tak buat, kita menghidupkan sunnah itu, pahala kita besar. Apatah lagi orang boleh contoh apa yang kita, mencontohi apa yang kita buat. Dapat? Okey, baik. Sekarang kita tengok di sisi mazhab al-Imam Syafi'i. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, ia menyatakan tidak ada masalah untuk kita memakai kasut. Kita boleh kita pakai kasut. Manakala di sisi mazhab Imam Ahmad, cuma ada qaul, pandangan dalam mazhab al-Imam Syafi'i juga, sehari kita tengok dibencilah kita pakai kasut. Boleh tapi dibenci, melainkan ada sebab. Di sisi Imam Ahmad, perbuatan memakai kasut di atas kubur ini makruh. Makruh. Boleh? Makruh. Apa sebab kita tak boleh pakai kasut ni? Okey. Di antara sebab
yang dinyatakan oleh para ulama, larangan kita pakai kasut masuk kubur ni ialah kerana ia satu bentuk kesombongan. Ia satu bentuk penghormatan kepada si mati. Jadi maksudnya kita tak boleh pakai kasut ni kerana menghormati si mati tersebut dan mengelakkan daripada sikap sombong. Sebila kita buang kasut ni, itu tanda hormat. Sebab itu orang Melayu bila dia nak masuklah rumah orang, dia buang kasut. Kalau kita pergi rumah orang, kita pakai kasut ni, orang yang dianggap macam mencemarkan adab tata susila orang Melayu lah kan. Orang Melayu bila dia nak masuk, ini budaya orang Melayu yang selaras dengan tuntutan agama kan. Sebab kasut ni dia mungkin kotor. Bila kita nak masuk rumah orang, tanda kita hormat, tanda kita beradab, tanda kita tak menunjukkan kesombongan, kita buang kasut. Nampak sopan kan? Di sisi orang Melayu begitulah kan. Okey. Berikutnya, kalau kita tengok juga berkaitan dengan pakai kasut ni. Jadi jelas kepada kita tuan-tuan bagaimana sunnah mengajar agar kita tidak memakai kasut ketika kita masuk ke dalam kawasan perkuburan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, jika ada keperluan, kalau ada keperluan boleh. Seperti apa? Kawasan itu berbatu, berduri, kawasan tu tak sesuai kalau kita buang kasut. Bahaya kalau kita buang kasut, kita pakai. Tapi kalau sesuai, kalau kata boleh buang kasut, yang mana yang terbaik, buang. Ada yang kata boleh pakai, ada yang kata buang. Yang terbaik, keluar daripada khilaf, buang. Kalau orang tanya, ustaz, dia ni kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata makruh, ada kata macam tu, ada lah, ni buang lah. Masuk, buang. Kalau kawasan tu tak ada masalah, tak ada duri ke, tengok tanah pun elok apa semua, kita buang. Kita buang kasut. Lepas tu sekejap lagi orang tangkap gambar kaki kita, orang viralkan pula, masuk dalam TikTok. Geng mana pula ni, macam orang kata pelik. Bagi hadis itu terdiam, terduduk, kerana kata-kata awak tadi telah menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak nafikan pendapat yang kata boleh pakai, pendapat yang kata dibenarkan pakai bersebab dan sebagainya, tapi orang yang nak hidupkan sunnah, yang dia nak pilih pandangan yang selamat, pandangan yang keluar daripada khilaf, dia tak pakai, itu yang terbaik. Nampak? Ini salah satu adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya adab yang kedua. Adab yang kedua yang merupakan juga adab yang terakhir, iaitu tadi kita tak boleh pakai kasut masuk dalam kubur. Tidak boleh duduk di atas kubur. Tak boleh duduk di atas kubur. Tepi-tepi kubur boleh. Atas kubur tu. Kubur tak kubur? Kubur ialah tempat yang mayat ada di dalamnya. Kalau kita duduk tepi-tepi tu, bolehlah. Jangan naik duduk atas kubur tu. Ni yang aku duduk ni, tok wan aku lah ni, cengeng pelik sangat. Nah, aku duduk atas dia, baru dia tahu. Tu tak boleh. Tak boleh naik duduk atas tu kan. Langkah tak boleh, pijak tak boleh,
Sebab itu tuan-tuan, saya menasihatkan. Ini satu benda yang kita nak bagi. Nasihat umum. Benda ni penting. Bagi jawatan kuasa qaryah yang berkuasa ke atas tanah perkuburan, anda bertanggungjawab. Yang pertama, saya nak ingatkan, orang yang nak mai tanam di kubur ni, dia kena sedar kata itu tanah wakaf. Dia tak boleh buat pandai. Dia tak boleh buat macam tanah dia. Sebab itu kita tak benarkan membina di atas kubur. Sebab bila dia tanam, dia buat binaan, dia telah buat binaan lebih daripada kadar yang sepatutnya. Dia ambil tanah wakaf. Tanah kubur ni tanah wakaf. Orang bagi untuk tanam, dia pergi buat pula. Ada setengah kubur buat siap kerusi batu. Dia buat kerusi batu belah ni dua, belah ni dua. Beda nak duduk. Tang kerusi batu yang dia buat tu boleh tanam lagi 2 orang. Itu tak kira lagi dengan susun bata, ikat bata. Ui, sakan dia buat. Kan? Silap-silap hari bulan sama rega dengan rumah mesra rakyat. Tak boleh. Ada larangan membina. Sekejap kita akan baca sikit bagaimana bahkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i tegas tak bagi bina apa-apa atas kubur. Itu satu. Yang kedua, cuba tengok kita punya pengurusan kubur. Tanam ikut dan. Kok nu dia tanam, kok ni dia tanam, kok nu dia tanam. Jadi bila kita nak masuk, kita nak urus, payah. Nak berjalan, payah. Pasal apa yang dia jadi lagu tu? Bekho nak masuk pun tak boleh. Pasal pentadbiran yang lemah atas desakan ahli keluarga ni. Satu, hari ni bini dia mati. Bini dia mati 2 tahun lepas lelaki dia mati. Dia pergi habaq dekat Tok Imam, saya nak tanam dekat. Tok Imam kata tak boleh lah tanam dekat-dekat, nanti mereka berkelahi. Atas dunia pun mereka duduk berkelahi dah. Kita kena tak jauh-jauh sikit. Ni masalah orang kita. Dia nak tanam kaum keluarga, kaum puak dia. Lah ni kita punya sistem first come, first serve. Siapa mati, kita tanam. Mau kalau hang nak tanam 2 dekat, hang mati bagi sama-sama. Kita boleh tak satu lot. Senang nak atur. Ini dia pergi booking, bayar RM50 kat Tok Imam, booking. Kalut Tok Imam nak urus. Lepas tu bila dia tanam, dia jadi tani 3-4 orang, tanu 3-4 orang. Jenuh nak susun. Cuba kalau kita buat tani tanam, ada lorong jalan boleh masuk, taklah ada nak langkau, taklah ada nak pijak, taklah ada masalah nak tanam. Dok ni saya nak habang, kalau kita duduk dekat kubur, ni kubur kita, ni kubur anak kita, ni kubur kita, ni kubur laki kita, bukan boleh bersembang. Ni bukan lagu kita duduk atas dunia. Apa abang-abang lama tak jumpa, mujuk hamil duduk dekat aku, sunyi ni. Tak ada siapa nak menyembang. Hak sebelah ni duk kena tibai, nak menyembang pun tak ada. Bukan lagu tu, jangan duk fikir lagu tu. Tuan-tuan, mati tanam di Amerika, seorang lagi di Kok Diang, boleh jumpa? Boleh Di mana? Alam barzakh. Syaratnya tuan-tuan beriman, keluarga tuan-tuan beriman dikumpulkan sekali di alam barzakh.
Dia kata yang hampir mati buat apalah jauh-jauh tu. Macam mana kita nak jumpa saat ni? Aku nak pergi lagu mana jauh kat hang tu. Katun ti orang kita. Bukan lagu tu. Kubur ni hanya tempat menyimpan jasad. Jasad kita ni nak pergi tanam situ. Ruh kita di alam barzakh. Sebab itu orang yang tak ada kubur pun sebenarnya dia juga dihimpunkan di alam barzakh. So nampak problemnya apa dia? Bila mereka nak tanam dekat-dekat, tak tersusun. Bila kita nak masuk, tengok duduk depan, yang belakang tu kosong, bekho tak boleh masuk, kita nak jalan pun kena langkah dia. Ini masalah. Dia tak boleh, kubur ni dia tak boleh request, dia kena ikut tang mana dia bagi. Pasal ini ialah tanah wakaf, bukan hak siapa-siapa. Itu baik. So kita tak boleh duduk. Mari kita tengok hadis dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabah. Sesungguhnya lebih baik, kata Nabi, kamu pergi duduk di atas bara jamrah. Lebih baik kamu pergi duduk di atas bara api sehingga terbakar baju kamu daripada kamu duduk di atas kubur. Maksud duduk atas kubur tu faham tak? Naik pergi duduk atas tok wan tu, naik pergi duduk atas tok tu tak boleh. Kalau dia mari dia duduk tepi-tepi tu boleh. Kan? Sebab apa boleh? Okey. Ingat tak hadis yang mana Nabi SAW kata sahabat, Nabi mari awal bawa jenazah, tengok kubur tak siap lagi korek, kemudian Nabi pun duduk, kami pun duduk. Tengok, Nabi mari bawa sahabat, tengok tak korek lagi, korek tapi tak habis lagi. Sahabat kata Nabi duduk. Perkataan tu, Nabi duduk, Nabi duduk, kemudian sahabat pun duduk. Dan Nabi ambil kayu, Nabi duduk kuih tanah. Nabi angkat kepala, tengok langit, tengok bawah, tengok langit, tengok bawah. Lepas tu Nabi bagi tazkirah. Yang tu dalil bagi tazkirah di kubur. Tu pun tak reti hala, tu pun tak ketahuan hala. Ada mereka pergi ambil gambar, 2-3 orang ustaz kita bagi tazkirah, dia berkata tu mereka pergi baca talqin pula atas kubur. Ni itulah orang kata, kalau kita tak tahu, kita jangan duk komen. Bagi tazkirah ni sabit dalam hadis. Nabi duduk, kemudian Nabi bagi tazkirah. Nabi kata mintalah pertolongan daripada azab kubur. Sesungguhnya azab kubur ni, Nabi cerita apa semua. Nabi bagi tazkirah. Tazkirah ni bukan wajib, tazkirah ni bukan mesti, cuma kita boleh bagilah tazkirah pada yang hadir macam yang Nabi buat. Bagi sikit peringatan, nasihat, kan? Bagi yang hadir tu, yang mari tengok, yang mari iring jenazah, ni saya nak ingatkan, cukup. Ada teks kan Jabatan Mufti buat, baca yang tu, cukup. Untuk siapa? Untuk yang hadir. Nabi buat tak? Ni sahih dalam hadis, Nabi buat, Nabi baca, Nabi suruh minta doa. Lepas tu kita baca doa kat kubur. Tu dia, mereka pergi baca pula atas kubur. Ish. Memang orang duk baca lama dah doa atas kubur. Hang kubur pun tak pi duk buat kalut. Macam orang kita, masjid pun tak mai, masjid pun tak mai. Tiba-tiba dia dengar daripada siapa tak tahu, dia komen macam dia duk pi masjid tu. Tu yang duk ada. Kawan dia pun pi jemaat dia, kawan dia pi jemaat dia, kan?
Contoh, meja kuliah ni selalu duduk menghadap kiblat. Ni saya nak bagi contoh yang jenis komen tak ketahuan kepala ekor. Selalu macam ni lah, kan? Ada masjid, mereka kadang-kadang mereka kata tak sesuai kot ni, dia macam tak kena mikrofon kaum perempuan payah, mereka pitak hak belah tepi. Dia ni mai jemaatnya. Allahu Akbar, kuih teruk dah masjid kot poleh ni. Awak nyakalih kiblat. Yang aku tahu kiblat aku depan lah, depa pi kiblat aku tepi. Pasal apa? Aku tengok meja ceramah pi tepi. Dia hak mai jemaat saja ni. Esok dia pergi sembang dengan kawan dia, hak raya pun tak mai. Hak ni yang nak komen sangat ni. Hak yang nak hingat sangat, yang nak kalut sangat, yang nak cepra sangat ni, hak jenis hak yang bukan kata jemaat, raya pun tak mai ni. Hak jenis belengkak di rumah ni. Dia kata hang nak tahu, masjid kita pelan teruk dah. Pelan teruk. Jadi ke mana? Depa duk sembahyang kali kiblat pula dah. Dia ni kiblat pun tak tahu ke mana. Dia bawa mulut dia pergi cerita habis kok padang nyu ni. Habislah masjid kita, habislah. Ni satu contoh kartun tau, satu contoh kartun. Yang saya nak habaq kadang-kadang manusia mengulas luar daripada pengetahuan dia, luar daripada kejadian sebenar. Dia tengok orang tu duduk baca doa, dia kata orang tu, oh ni tengok, depa kata tak boleh berdoa di kubur, depa pun baca. Ini contoh kan. Baik. So tak boleh duduk atas kubur. Tepi-tepi tu boleh duduk. Nabi pun duduk. Li ayyajlisa, kita baca dah tadi. Fatukhlasu ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut apa? La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah kamu salat menghadapnya. Nampak? Okey. Itu antara larangan dan adab. Jangan kita duduk dan jangan kita salat menghadapnya. Dalam riwayat yang lain juga Nabi kata apa? Daripada Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasa al-qubur al-qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi melarang kita untuk membina di atas kubur, duduk di atasnya dan membuat apa-apa binaan. Yujassas ni buat daripada kapur. Jabir kata Nabi larang kita membina apa-apa binaan di atas kubur dan Nabi larang kita duduk di atas kubur. Nampak tuan-tuan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan kata Sayyidina Ali kata Nabi pernah menghantar aku untuk satu urusan. Apa dia? Nabi kata, kalau kau jumpa mana-mana patung, hancurkan. Jika engkau jumpa mana-mana kubur yang dibina binaan, engkau ratakan. Itu arahan Nabi kepada Sayyidina Ali. Kata Al-Imam Nawawi, ni Imam Nawawi, imam di dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dan bolehlah ditinggikan kubur dengan kadar satu jengkal dan diratakan itu lebih utama daripada dibina binaan. Nampak? Kata Al-Imam Ar-Ramli, ni semua imam-imam dalam mazhab Syafi'i ni, jika dibina binaan perkuburan awam, maka perlu diruntuhkan kerana ia boleh menimbulkan kesusahan pada orang lain. Tu kata Imam Ar-Ramli. Kalau dibuat binaan di atas kubur, kawasan wakaf awam, hendaklah diruntuhkan
kerana ia boleh menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Kita hanya boleh buat bagi tinggi, buat binaan ni jika ada keperluan seperti tanah rendah, tanah runtuh, tanah lembut, tanah yang tak sesuai dan sebagainya ni, ada keperluan bolehlah kita buat bagi dia elok, bagi dia keras sikit, bagi dia tak runtuh. Tapi selain daripada itu, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi larang kita membuat sebarang binaan di atas kubur, kan? Baik, mudah-mudahan apa yang kita telah bincang di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ni mengajar kita untuk beradab. Kata Imam Nawawi sebut dalam kitab dia Minhajut Talibin, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, tak dibenarkan kamu duduk di atas kubur dan tak dibenarkan kamu memijaknya. Itu kata An-Nawawi dalam Minhajut Talibin. Kemudian tuan-tuan tengok, dimakruhkan duduk di atas kubur tanpa ada keperluan. Memijaknya kerana sabit larangan daripada Nabi SAW. Dan tak boleh bersandar juga kepadanya. Nampak? Yang ni dia masukkan apa? Tak boleh duduk, tak boleh pijak, tak boleh sandar kepada kubur. Jadi hadirin mukminin, ini apa yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang kita baca. Cuma adab-adab yang lain tu yang ada, kalau kita nak sebut secara ringkas, sebahagian ulama khususnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia tak benarkan kita cabut pokok. Ini khas di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia tak benarkan kita cabut pokok yang hidup ni. Kita boleh cabut yang pertama kalau pokok tu dah mati atau ada keperluan. Tapi kalau pokok tu duduk atas kubur tu tak kacau apa, tak ganggu apa, biarkan. Ini disebut oleh sebahagian ulama khasnya dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Bahkan ada larangan kita membakar atau menyalakan api dekat dengan kawasan perkuburan. Ini berkaitan dengan adab dengan kubur lah, kan? Tapi kalau kita yang ziarah biasa ni, kita amal apa yang kita sebut tadi, kita cuba buang kasut kalau ada kebolehan untuk kita buang selamat, kita tak duduk, kita masuk, kita berdiri, kita baca doa kepada si mati, kerana dia mengharapkan, dia tak mengharapkan kubur yang cantik. Kubur kalau elok lagu mana pun, amalan tak ada, malaikat bukan dia main-main tengok, elok ni, kontraktor apa yang mati ni, sakan sangat buat ni, orang kaya apa mati ni, bata merah ni, mahal ni, tak payah duk tanya lah. Kubur elok tak menjamin kita selamat. Kadang-kadang kita tengok kubur-kubur yang meninggal hebat-hebat, kubur mereka biasa. Tengok kubur Baqi', tuan pergi Madinah kan, tengok kubur sebelah tu, di situ ada Uthman, di situ ada isteri-isteri Nabi, ada Aisyah. Cuba tengok kubur mereka. Manusia yang termulia di atas dunia ni, kubur mereka sangat simple. Kerana itu adalah ajaran Nabi SAW. Dan tengok, bila masuk kan, dia buat lambang kasut, dia pangkah, tak boleh pakai. Nampak? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merahmati dan memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.